Usaha negara-negara pengeluar minyak sawit menghasilkan tenaga alternatif iaitu biodiesel sawit berdepan pelbagai tuduhan negatif masyarakat antarabangsa. Kesatuan Eropah EU misalnya membuat pelbagai serangan sebagai strategi menyekat minyak sawit daripada terus bersaing di pasaran antarabangsa sedangkan harga minyak sawit lebih murah dan baik untuk kesihatan. Malaysia sebagai antara negara pengeluar utama minyak sawit dunia terkesan dengan tindakan itu sekaligus memberi impak kepada pengeluaran komoditi negara. Malah lebih membimbangkan nasib kira-kira 650,000 pekebun kecil yang bergantung kepada penanaman kelapa sawit tidak terjamin kerana harganya kian merundum. Kupasannya dalam Fokus bersama Margaret Gampang dan Faris Izzat Syarudin. Macam mana susahnya kita bila kumpulan orang-orang Eropah ni tak nak beli kita punya sawit lah. Orang-orang Felda rata-ratanya tidak ada sumber lain. Persaingan perniagaan antarabangsa yang memburuk-burukkan kelapa sawit ini itu yang menyebabkan harga kelapa sawit jatuh. Gambaran negatif yang didalangi Kesatuan Eropah EU bagi menghalalkan kempen untuk memboikot penggunaan minyak sawit. Minda masyarakat dunia dipasak dengan cerita kononnya hutan-hutan negara ini dimusnahkan untuk tujuan peladangan kelapa sawit. Dan diskriminasi EU terhadap penggunaan produk minyak sawit dari Asia dilihat sebagai satu bentuk serangan ekonomi yang bakal menjejaskan negara-negara pengeluar. Ancaman sekatan EU dan kempen dari badan bukan kerajaan NGO asing memburukkan minyak sawit sebenarnya tidak membayangkan sikap peduli mereka terhadap nasib pekebun-pekebun kecil yang terlibat. Hakikatnya, benarkah penanaman kelapa sawit memusnahkan hutan negara? Di Malaysia ni sebenarnya kerajaan sangat prihatin berbagai peraturan diadakan dan polisi kerajaan tentang konservasi biodiversiti ini sangatlah kuat. Dan juga mendapat sokongan daripada badan-badan atau pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Misalnya Persatuan Pencinta Alam Malaysia yang begitu prihatin tentang penambangan hutan dan kehilangan habitat biodiversiti. Dan kerajaan melayan pandangan-pandangan daripada pertubuhan bukan kerajaan ini. Saya fikir elok kita ketengahkan isu penambangan hutan dan pemeliharaan biodiversiti menunjukkan bahawa kerajaan begitu prihatin tentang pemeliharaan hidupan liar, pemeliharaan habitat dan pemeliharaan kepelbagaian biologi secara umumnya. Sekatan yang dicadangkan EU mula diusulkan dalam arahan tenaga boleh diperbaharui Renewable Energy Directive RED iaitu undang-undang EU yang menyelis semua peraturan berkaitan tenaga boleh diperbaharui termasuk bahan bakar biosawit. Jawatankuasa Alam Sekitar Parlimen Eropah mengundi untuk menyokong RED pada Oktober 2017 dan melaluinya jawatankuasa terbabit menyokong mengharamkan bahan bakar biosawit. Keputusan ini kemudiannya disokong Jawatankuasa Industri, Penyelidikan dan Tenaga Parlimen Eropah di dalam satu lagi undi pada November 2017. When it comes to the sustainability side, now we are doing it. But what is most important, if under the Sustainable Development Goal by UN, SDG, poverty eradication is more important. So we want to show them when they come here that we have done that. And we want them to tell back into EU that what we have done, what we have achieved, and most important thing, the plight of the smallholder. Malaysia akan bertindak balas sekiranya EU meneruskan sikap tidak adil dan diskriminasi mereka terhadap minyak sawit negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan sudah mengutus surat kepada semua ketua negara EU berhubung tindakan yang akan diambil oleh Malaysia. Parlimen Eropah dilaporkan sedang mengharamkan penggunaan minyak sawit untuk minyak bio atau biofuel. Rangkaian runcit Britain dan Iceland pula mengumumkan akan menghentikan penggunaan komoditi itu. Sedangkan Malaysia berulang kali menegaskan sudah melaksanakan amalan terbaik termasuk menjalankan penilaian kesan alam sekitar bagi sektor peladangan kelapa sawit. Kita berpotensi untuk membekalkan
minyak sawit campur dengan petrol untuk jadikan diesel yang digunakan untuk kereta-kereta. Melihat bahawa ini adalah satu potensi yang besar bagi biofuel ini, mereka cuba halang daripada kelapa sawit diguna sebagai biofuel. Kerana pasaran ini amat besar. Baik, isu melibatkan minyak sawit akhirnya mendapat perhatian wakil EU apabila dutanya menyatakan kesediaan membau harapan pekebun kecil kelapa sawit Malaysia jika komoditi ini disekat EU pada 2030. Ya, komitmen itu dinyatakan sendiri wakil EU tersebut selepas melawat sebuah ladang sawit di Velkra Cangkat Sulaiman, Sungai Perak. Jadi harga komoditi telah jatuh dan orang-orang Felda rata-ratanya tidak ada sumber lain. Dia hanya bergantung kepada ladang sawit. Menternak pun dia orang kurang. Jadi usaha lain tak ada nampak yang dilakukan oleh peneroka-peneroka Felda untuk menampung kehidupan harian dia. Dengan adanya kunjungan duta-duta daripada Europe ini supaya mereka dapat mengenal pasti bahawa yang sebenarnya kelapa sawit ini adalah satu produk minyak yang baik, dan kita mengharapkan supaya mereka dapat menerima dan membeli minyak-minyak kelapa sawit kita. Memerlukan kerjasama daripada ambassador Europea punya untuk menilai semua, mengkaji semua tentang produk minyak sawit kita yang mana mereka ini beranggapan minyak sawit kita ini kurang berkualiti ke ataupun di sebaliknya. Dalam usaha kerajaan menjana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penekanan terhadap pembangunan yang memberi keseimbangan antara ekonomi dengan pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dan biodiversiti tiada kompromi. Malah inisiatif mewujudkan skim pensijilan mapan seperti Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO adalah komitmen tinggi Malaysia demi kelestarian alam sekitar. Dan ini juga sejajar Sustainable Development Goals SDGs yang digariskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sekaligus memperlihat kesungguhan negara memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan, mapan dan moden demi kesejahteraan rakyat.